Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami telah menyediakan buku panduan menangani kesalahan kekemasan diri bagi memenuhi keperluan khusus PJT 434 pengurusan disiplin sekolah. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan. Belakangan ini, masalah kekemasan diri dalam kalangan murid amat merunsingkan. Gejala ini mampu membuatkan pelajar menjadi tidak berdisiplin dari segi kekemasan diri dan menyebabkan mereka tidak tahu mengenai etika pemakaian pakaian seragam sekolah yang sebenar. Sekolah merupakan sebuah institusi yang mengumpul pelajar untuk menimba ilmu di samping membantu pelajar untuk membentuk sasiah diri yang berkualiti. Oleh itu, pihak sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar mematuhi peraturan sekolah dan menjaga kekemasan diri. Buku ini telah dihasilkan dengan harapan ia dapat memberi bimbingan dan panduan kepada pihak sekolah bagi bersama-sama menggembling tenaga untuk membentuk sasiah murid ke arah yang lebih baik. Modul panduan menangani kesalahan kekemasan diri ini disediakan dengan matlamat untuk memberi kefahaman tentang kekemasan diri kepada warga sekolah terutamanya kepada para pelajar, berfungsi sebagai panduan kepada warga sekolah mengenai etika pemakaian seragam sekolah yang betul dan mencadangkan program dan aktiviti bagi mendedahkan pelajar kepada kepentingan dan kaedah pemakaian seragam sekolah yang betul dan kemas. Objektif buku ini dihasilkan ialah yang pertama, memberi kefahaman kepada warga sekolah tentang kekemasan diri di sekolah. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis kesalahan-kesalahan kekemasan diri yang sering dilakukan. Yang ketiga, memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga kekemasan diri di sekolah. Dan yang keempat, menjadi panduan kepada warga sekolah mengenai etika kekemasan diri di sekolah. Takrif kekemasan diri ialah penampilan diri seseorang individu agar kelihatan elok dan rapi atau penampilan diri yang kelihatan teratur, tersusun serta terurus. Di dalam buku panduan ini, kami juga telah menyenaraikan dan mengklasifikasikan kesalahan kekemasan diri yang sering dilakukan oleh pelajar kepada 3 bahagian, iaitu kesalahan umum, kesalahan pelajar lelaki dan kesalahan pelajar perempuan. Kesalahan umum melibatkan pemakaian kasut dan stokin, perhiasan, masalah kuku panjang dan berwarna, serta tidak memakai lencana dan tanda nama. Kesalahan kekemasan diri pelajar lelaki melibatkan pemakaian seragam iaitu baju dan seluar serta tali pinggang, masalah rambut serta masalah janggut dan misai. Kesalahan pelajar perempuan turut melibatkan pemakaian seragam iaitu baju kurung dan kain sarung atau pinafore tunic dan blouse, pemakaian tudung, anak tudung serta kesalahan rambut. Kepentingan kekemasan diri kepada pihak sekolah ialah imej sesebuah sekolah akan bertambah baik. Selain, sekolah juga dapat keputusan peperiksaan keseluruhan yang baik, manakala kepentingan kepada pelajar ialah dapat membina keyakinan yang teguh, keadaan mental yang baik serta mencerminkan kepribadian pelajar melalui cara pemakaian dan pengurusan kekemasan dirinya. Faktor yang mendorong kepada kesalahan kekemasan adalah yang pertama, faktor keluarga, iaitu tiada pemantauan daripada ibu bapa atau tiada teguran daripada ibu bapa mengenai kesalahan anak-anak. Faktor kedua ialah sekolah dan guru, iaitu guru kurang memberi pemantauan terhadap kekemasan dan pemakaian pelajar atau guru tidak menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Faktor yang ketiga adalah faktor pelajar itu tersendiri, iaitu terpengaruh dengan gaya pemakaian di media massa atau bersikap negatif dan tidak mahu mengikut peraturan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bab 2, iaitu yang pertama, carta pengurusan kekemasan diri di sekolah. Jadi ini adalah carta pengurusannya. Semua pihak dan juga warga sekolah perlu memainkan peranan masing-masing untuk menangani masalah kekemasan diri pelajar, dan sebarang tindakan yang berterusan mestilah merujuk kepada sistem sadar laku diri murid ataupun dikenali sebagai SSDM. Okey, seterusnya, peraturan kekemasan diri bagi murid lelaki di mana rambut dan keding ini adalah peraturannya, di mana terdapat peraturan untuk di bahagian hadapan, sisi, belakang dan juga atas. Okey, seterusnya untuk rambut juga, murid beragama Sikh dibenarkan berambut panjang jika memakai serban sahaja, dan
murid lelaki tidak dibenarkan untuk menyimpan nisan, janggut dan juga jambang. Okey, untuk baju, lengan baju hendaklah dikancing ataupun dikenakan butang, dan untuk tali leher, murid hanya dibenarkan memakai tali leher rasmi yang ditetapkan oleh sekolah sahaja. Dan seluar hendaklah mencecah paras buku lali dan tidak melebihi tumit kasut. Okey, untuk tudung, untuk murid perempuan mestilah berbentuk 3 segi 2 sama, berwarna putih dan labuh mestilah menutupi paras dada dan tidak carang, dan anak tudung mestilah berwarna putih. Pakaian pula mestilah 2 inci di bawah paras lutut dan kain mestilah menutup buku lali. Okay, untuk rambut, ini adalah contoh rambut yang kemas untuk murid perempuan. Okay, tidak menutupi mata, pipi atau bahagian hadapan kepala. Dan ini pula contoh rambut murid perempuan berdasarkan surat perkeliling Ikhtisas Bilangan 2/1976, di mana di atas ni untuk murid perempuan yang tidak memakai tudung, dan di bawah adalah untuk murid perempuan yang memakai tudung. Okey, kedudukan rencana dan tanda nama, di mana kedudukan rencana nama ni berada di sudut kiri di bahagian atas, di atas baju ataupun tudung untuk murid perempuan. Okey, seterusnya subang. Murid perempuan hanya dibenarkan untuk memakai subang saja dan dilarang untuk menindik atau memakai subang di hidung ataupun lidah. Dan kasut mestilah jenis yang bersarung, iaitu PVC ataupun kulit. Okey, perihal larangan, murid tidak dibenarkan untuk mewarnakan kuku ataupun berinai, dan tidak boleh memakai minyak wangi, bersolek dan juga bertatu, serta cincin, gelang, rantai pun tidak dibenarkan. Okey, untuk pakaian PJK, t-shirt yang ada identiti sekolah saja yang dibenarkan, dan untuk seluar sukan mestilah berwarna hitam ataupun biru gelap dan hanya ada satu garis halus sahaja. Okey, peranan pengetua, dia berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin sekolah, dan untuk peranan penolong kanan hal murid adalah sebagai setiausaha jawatan pengurusan disiplin sekolah, dan untuk peranan penolong kanan kurikulum dan penolong kanan petang adalah sebagai ahli jawatan kuasa disiplin peringkat sekolah. Dan untuk peranan guru disiplin adalah untuk merancang, menyelaraskan, melaksanakan program yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa pengurusan disiplin sekolah. Untuk guru disiplin, guru kaunseling dan juga guru bimbingan menerima dan melaksanakan sesi kaunseling kepada murid, dan juga ketua warden adalah bertanggungjawab terhadap murid di asrama. Dan guru kelas kena sentiasa peka terhadap perlakuan murid, dan juga peranan guru agama dan moral. Peranan guru agama dan moral menjadi personalia rujukan untuk bimbingan kerohanian, sasiat dan juga moral. Okey, tindakan yang diambil bagi kesalahan kekemasan diri di sekolah. Kalau tidak berpakaian kemas, akan diberi teguran, amaran, dan jika ulang, ibu bapa diminta menandatangani surat. Okey, jadi boleh lihat di sini segala jenis kesalahan dan segala jenis tindakan hukuman yang akan dikenakan terhadap kesalahan tersebut. Sebagai contoh, jika berkuku panjang, perlulah memotong kuku serta-merta. Okey, ini adalah jenis-jenis kesalahan lain. Sebagai contoh, jika berambut panjang, akan diberikan amaran, dan jika memakai barang kemas akan dirampas dan dikembalikan pada akhir tahun. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh kesalahan dan juga tindakan hukuman yang akan dikenakan jika melakukan kesalahan tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Syairah binti Abdul Rahman akan menerangkan mengenai panduan menjalankan aktiviti dalam menangani kesalahan kekemasan diri. Pertama, membuat kertas kerja program atau aktiviti yang dilaksanakan. Kertas kerja mestilah mempunyai tajuk yang jelas dan menggambarkan matlamat ataupun objektif program. Kedua, meletakkan matlamat sebagai target untuk dicapai. Matlamat haruslah dinyatakan dengan jelas dalam kertas kerja yang disediakan. Ketiga, menetapkan tarikh, masa dan tempat untuk pelaksanaan program. 4. Menetapkan sasaran serta objektif program. Objektif program perlu dinyatakan mengikut keutamaan. 5. Menetapkan KPI, iaitu indikator output dan outcome. KPI haruslah dinyatakan secara terperinci. 6. Membuat anggaran perbelanjaan. Nyatakan secara terperinci mengenai pendapatan dan perbelanjaan bagi program tersebut. 7. Menyenaraikan jawatan kuasa program serta jawatan kuasa kerja. Nyatakan secara lengkap mengenai peranan dan tugas bagi ahli jawatan kuasa. 8. Membuat strategi pelaksanaan serta jadual pelaksanaan program. Terangkan bagaimana aktiviti tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir, menyenaraikan kaedah pemantauan. Setiap kaedah pemantauan yang akan digunakan hendaklah disenaraikan.
Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai cadangan program ataupun aktiviti dalam menangani masalah kesalahan kekemasan diri yang terdapat di sekolah. Sebagai contoh, sekolah boleh melakukan satu program yang dinamakan SMART. Program SMART ini berfokuskan kepada perkembangan sasiah murid yang perlu ditangani oleh unit bimbingan dan kaunseling bagi meningkatkan penampilan diri murid yang positif melalui kempen, tunjuk cara dan ikon murid. Seterusnya, sekolah juga boleh mengadakan satu program yang diberi nama Program Imej Gemilang dan Amalan Baik. Program ini adalah salah satu program khas yang dirancang untuk memberi input kepada murid dan lebih memfokuskan kepada cara yang betul berkaitan pakaian seragam sekolah dan kepentingan kekemasan diri yang perlu diamalkan oleh semua murid mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 1996. Seterusnya, program kekemasan diri, lambang sasiah diri terpuji juga boleh diadakan di sekolah. Program ini dijalankan sepanjang tahun dan mempunyai objektif untuk memastikan murid-murid sentiasa kemas dan selesa di sekolah. Melalui program ini, 6 sudut kekemasan diri diwujudkan di 3 buah bangunan, atas dan bawah. Seterusnya, saya akan menunjukkan mengenai carta aliran prosedur dalam mengendalikan kesalahan kekemasan diri. Berikut merupakan carta aliran prosedur untuk mengendalikan kesalahan kekemasan diri yang terdapat di sekolah. Carta alir ini boleh digunakan sebagai rujukan kepada guru-guru untuk membuat keputusan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelajar yang terlibat. Berikut merupakan senarai semak yang boleh digunakan oleh guru dalam menyemak prosedur menangani masalah kekemasan diri yang terdapat di sekolah. Borang ini dapat membantu guru dalam menyemak dan memastikan semua prosedur telah dilakukan dalam menangani masalah tersebut. Kesimpulannya, buku panduan pengurusan disiplin ini dapat membantu guru dalam membuat tindakan untuk menangani kesalahan kekemasan diri yang terdapat di sekolah. Kami berharap buku ini juga dapat dijadikan rujukan yang berguna kepada guru-guru pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.